Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada pagi subuh ni kita ada sedikit tazkirah pagi. Selepas kita tidak bersiaran sebelum ni, maka pada hari subuh ni kita bersiaran pada tarikh 13 Syawal, insya-Allah. Jadi pada pagi ni saya bawa tajuk Fadilat Wuduk. Wuduk ni semua orang buat, kan? Kalau siapa yang semayang fardu, dia akan wuduk sebanyak 5 kali. Dia akan wuduk ketika subuh, dia akan wuduk ketika nak semayang zuhur, dia akan wuduk ketika nak semayang asar, semayang maghrib, semayang isyak. Itu belum diambil kira apabila dia nak semayang duha, dia ambil wuduk lagi. Kemudian belum ambil kira apabila dia nak bangun tahajud, dia akan wuduk lagi. Dan dia juga akan mengambil wuduk bila nak tidur. Jadi apakah fadilat wuduk ini? Baik, bagi orang-orang yang nak sedap ibadatnya, maka dia kena elok wuduknya. Wuduk yang sempurna membawa kepada ibadat yang sempurna. Saya ulang balik, wuduk yang sempurna membawa kepada ibadat yang sempurna. Maka kita dah banyak kali wuduk, kita tahu kena tahu fadilat wuduk itu. Baik, apa erti wuduk? Wuduk ni ialah perkataan daripada daun, kan? Kalau nak sebut wuduk ni penyucian tu taharah. Wuduk ni perkataan daun. Apa tu erti daun? Daun ni artinya elok ataupun cahaya yang terang. Daun elok ataupun cahaya yang terang. Bila ditambah perkataan di depannya waw, kan? Asalnya daun. Dia tak sebut wuduk, daun. Daun ni elok ataupun cahaya ataupun berseri-seri ataupun cahaya yang terang. Bila ditambah perkataan waw itu pula diberi pula baris depan maka daun itu da itu ditukar kepada du, maka jadi wudu. Asalnya daun tambah waw, wudu. Bila tambah waw dalam kaedah bahasa Arab, dia akan bertambah maknanya. Artinya daun artinya elok, daun artinya berseri, daun artinya cahaya yang terang. Bila tambah waw wudu, maka ia menjadi aura yang nampak kebaikan ataupun sinar yang sangat terang. Asalnya daun terang. Bila sebut wudu, sinar yang sangat terang ataupun aura yang nampak baik. Itu sebab kita tengok orang wudu ni, maka kita akan nampak muka dia berseri-seri. Maka kita nampak mukanya itu elok. Dan kadang-kadang kita tengok orang yang banyak wudu ni, kita tengok pada jauh pun, maka wajahnya itu bersinar-sinar. Itu dekat dunia. Maka pada pagi ini saya nak sebut tentang fadilat wudu yang perlu kita tahu. Yang pertama hadis daripada riwayat Imam Bukhari Muslim, iaitu sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan dahi, tangan dan kaki yang berseri-seri disebabkan kesan-kesan wuduk. Okey, kesan wuduk ni bukan kerana air basuhannya. Kesan wuduk lepas dia berwuduk itu, kesannya itu pada muka dia, bukan airnya itu. Barang siapa yang mampu daripada kalangan kamu untuk melebihkan basuhan wuduknya, maka lakukanlah ia. Inilah fadilat yang pertama, iaitu apabila di akhirat besok, orang yang banyak wuduk yang sempurna. Sebab wuduk ni kena yang sempurna. Saya tak nak cerita bagaimana cara wuduk sempurna, sebab kita dah tahu dah wuduk yang sempurna.
nak bagi tahu tentang fadilat. Artinya orang-orang yang banyak wuduk, yang sentiasa wuduk, nak wuduk nak sembahyang fardu, wuduk sembahyang sunat, wuduk nak tidur, wuduk nak pergi kerja, dan ada orang yang ambil wuduk bila batal, maka Nabi bagi tahu orang ni, umatku ini akan dipanggil pada hari kiamat dengan dahinya, tangan dan kaki yang berseri-seri disebabkan basuhan air wuduk kepada anggota-anggota ni. Baik. Yang kedua, apa fadilat dia? Yang kedua daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku telah mendengar orang yang paling aku sayangi iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhiasan orang yang beriman pada hari kiamat akan sampai ke tempat sampainya air wuduk pada tangan dan kaki. Artinya apa? Inilah perhiasan orang yang beriman pada hari kiamat. Kita hiaskan diri kita dekat dunia ni, hari kiamat besok kita ini akan dijadikan orang yang baik keadaan dirinya kerana kita banyak ambil wuduk ketika dekat dunia. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga ialah, ini nak bagi tahu pada pagi ni, iaitu fadilat orang yang berdoa lepas wuduk. Fadilat orang yang berdoa lepas wuduk. Kita buat tak doa lepas wuduk? Kadang-kadang buat, kadang-kadang tidak. Sebab kita tak tahu apakah fadilat berdoa selepas wuduk. Kan, kalau kita tahulah fadilat berdoa lepas wuduk, kita tidak akan meninggalkan doa lepas wuduk. Yang Nabi kata, barang siapa yang berwuduk dan memperelokkan wuduknya dan membaca doa lepas wuduk, iaitu doa lepas wuduk ni apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Tu doa dia. Maka akan dibuka pintu syurga yang 8. Boleh masuk mana-mana pintu yang dia suka. Pintu syurga ni ada 8, pintu neraka ada 7. Maka kalau kita nak masuk pintu-pintu syurga ni, sebab pintu syurga ni banyak kan, iaitu ada pintu sedekah, ada pintu puasa, ada pintu solat, ada banyak pintu. Sebab kita ni tak boleh buat banyak, kita ni tak boleh konsisten dengan banyak amal ibadat. Kadang-kadang ada orang tu dia banyak sedekah tapi bangun malam kurang, maka dia akan masuk pintu sedekah. Kadang-kadang dia sedekah kurang, tahajud banyak, masuk pintu tahajud. Kadang-kadang orang ni suka berpuasa sunat, maka masuk pintu Ar-Rayyan, iaitu pintu orang yang berpuasa. Kita tak sama. Islam memberi peluang pada kita semua. Ada sahabat tanya, boleh tak kita masuk semua pintu? Boleh, iaitu Nabi sebut kepada Abu Bakar, sebab Abu Bakar ni buat semua. Maka sahabat Nabi ni boleh masuk semua pintu syurga, sebab Abu Bakar As-Siddiq buat semua. Kan? Kita tak buat semua. Kadang-kadang kita ni banyak sedekah, tapi sembahyang sunat kita tak apa nak buat. Kan? Kita banyak puasa tapi kita tidak melaksanakan perkara-perkara lain. Maka Nabi ada pesan lagi satu amalan yang hebat, iaitu doa lepas wuduk. Ramai yang buat, ramai yang tak buat. Kan? Kadang-kadang sebab apa? Tak tahu apakah fadilat apabila kita lepas wuduk kita membaca doa. Apa syarat dia? Syarat dia ialah bila kita berwuduk, wuduklah betul-betul, iaitu wuduk dengan sempurna, iaitu kita bila basuh muka, maka basuh dengan sempurna. Bila kita basuh tangan, basuh dengan sempurna. Bila kita basuh kaki, basuh dengan sempurna. Artinya kita dah belajar kitab fiqh tentang wuduk ni. Artinya saya sebagai ringkas lah, bila kita basuh muka kan, basuh sekali wajib, 3 kali itu sunat. Kita lebihkan basuhan kita, jangan terlebih sangat. Kita basuh tangan. Di antara sunat-sunat wuduk ialah kita menyapu, kita menggosok, itu sunat, itu sunnah bila kita menyapu. Yang kedua, kita menyelati macam ni. Kita basuh tangan, kita namanya menyelati, nama dia. Bila sebut menyelati ni sunnah, maka kita kena ikutlah dia punya prosedur wuduk ni. Maka jangan kita wuduk main bantai je, sebab Nabi kata wuduk ni lah penyebab kita ini apabila di akhirat muka itu bercahaya. Maka wuduk dengan sempurna. Kan, jangan wuduk main-main. Wuduk dengan sempurna, sebab yang saya sebut tadi,
Kalau nak ibadat tu sedap, elok, ibadat tu sempurna, mestilah wudu itu sempurna. Baik. Kita ulang balik apakah doa lepas wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Jadikanlah kami orang yang bertaubat. Kenapa sampai begitu sekali Allah Ta'ala bagi 8 pintu syurga? Sebab lepas wuduk kita baca doa ni. Apa dia? Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang bertaubat. Orang bertaubat sahajalah Allah akan masukkan dalam syurga. Orang yang bersih tapi tak taubat, Allah tidak masukkan dalam syurga. Itu sebab doa ni, Allah maj'alni minat tawwabin. Last sekali, Allah maj'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah kami orang yang pembersih. Kan? Pembersih itu apa? Pembersih zahir dan batin. Maka diri kita ni, muslimin muslimat sekalian, lepas kita wuduk, kita baca doa wuduk. Dan lepas wuduk tu kita baca doa wuduk, lepas tu kita doa lagi. Doa apa? Doa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang bertaubat. Allah terimalah sebab kita doa. Kemudian jadikanlah kami orang yang pembersih. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah kami orang-orang yang bersih. Itu sebabnya bila kita sembahyang tuan sekalian dalam keadaan kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kita menjadi orang yang bersih. Tuan-tuan, untung sangat orang yang wuduk ni. Orang Islam saja yang ada wuduk ni. Orang yang tak Islam, dia tak ada wuduk ni. Dia hanya sekadar mandi saja. Mungkin basuh kaki saja. Ataupun ada yang langsung tak mandi pun ada. Islam ni mandi pun ada. Mandi wajib pun ada. Kan, mandi sunat pun ada. Mandi sunat Aidil Fitri. Mandi sunat-sunat yang lain. Kan? Dan kita ditambahkan wuduk pula. Bayangkan, Islam ni bagi peluang, ganjaran, fadilat kepada orang-orang Islam. Ini peluang. Jadi lepas ni jangan lupa, saya sendiri pada tuan-tuan yang menonton ni, lepas kita ambil wuduk, tak kiralah wuduk nak sembahyang, wuduk nak pergi kerja, wuduk kita ketika nak tidur, jangan lupa baca doa lepas wuduk. Jangan tinggal lepas ni. Sebab Nabi kata, apabila seseorang itu berwuduk dan memperbaiki wuduknya, maka dibuka pintu syurga yang 8, boleh masuk mana-mana pintu yang dia suka. Masya Allah. Rugilah kita bila kita tak wuduk dengan baik dan membaca doa wuduk. Baik, yang seterusnya ialah, apakah fadilat yang seterusnya ialah, wuduk ini akan terhapusnya dosa. Apa artinya tuan-tuan sekalian? Apabila kita berwuduk, kita basuh muka, maka gugurlah dosa di muka. Kan, di muka ni ada mata, ada hidung, kan, ada hidung, ada mulut, kan. Kita berwuduk dengan wuduk yang sempurna, maka jatuhlah gugurnya dosa, kan, di muka kita. Kan, dekat muka kita ni anggota wuduk ada banyak, kan. Tu sebabnya dekat muka ni dosanya banyak kat muka lah. Dosa mata, dosa mulut, kan, dosa lidah, kan. Maka kita kena ambil tu sebab bila kita berwuduk, pertama yang perlu kita ambil basuh ialah muka, bukan basuh tangan. Basuh muka dulu sebab kat muka ni banyak dosa. Dosa yang paling banyak kali dekat mata, kan. Mata ni banyak dosa. Bila kita berwuduk, maka gugur dosa-dosa kecil. Dosa besar taklah. Kemudian kita akan basuh tangan. Basuh tangan, kan, tangan kita basuh-basuh, kan. Ada yang basuh macam ni, ada basuh macam ni, tak kira lah. Yang penting kita basuh-basuh, yang penting kena rata semua, kan. Tolong jaga sempadan wuduk ni. Saya nak pesan pagi ni. Manakah sempadan wuduk kat tangan? Manakah sempadan wuduk kat muka, kan? Ada orang wuduk, dia tak kena anak-anak telinga ni, kan. Kemudian tak sampai ke bawah dagu, kan. Itu sempadan dia, kan. Biarlah kena sempadan. Lebih pun tak apa, jangan tak kena sempadan. Kita wuduk dekat muka, kan, daripada atas ni, anak rambut ujung ni, kan, itu sempadan dia. Sampai ke anak telinga ni, itu sempadan dia. Anak telinga sini tu sempadan dia. Dekat bawah dagu tu sempadan dia. Jangan tak sampai sempadan, kan. Itu tak sah wuduk kita. Sama sini je, kan, wuduk. Situ je, kan. Macam budak-budak tahun 1 kat sekolah, kan. Kita ajar wuduk sampai ke anak telinga, tapi dia wuduk sampai ke muka aja. Tapi makin tahun makin dia berilmu, maka dia makin pandai. Kita yang berilmu, yang dah tua-tua ni, kan, mesti pandai. Maka kena tahu sempadan, kan, sempadan. Maka tangan kita daripada sini sampai ke siku, dan belakang siku sempadan dia. Jangan sampai sebelum siku. Mesti sampai sepadan dia. Kat siku lebihkan sikit. Jangan terlebih sangat sampai ketiak. Tu terlebih sangat.
Betul. Kemudian kita akan basuh kaki. Kaki kita berbanyak dosa. Maka kaki juga apa sepadannya? Sepadannya ialah buku lali. Atau lebih sikit, jangan tak sampai buku lali. Maka bila kita tak ikut kaedah fiqh tu tak sah wuduk, tak sempurna wuduk itu. Itu yang wajib basuh, iaitu muka, kedua tangan, kedua kaki. Ada lagi anggota wuduk yang sudah dibasuh. Apa dia? Mulut, kumuh-kumuh. Basuh pergelangan tangan tu sunat, dapat pahala, gugur dosa. Kita basuh mulut, buang dosa mulut habis. Kemudian kita basuh telinga, kan? Kenapa telinga ini jadi sunat, kan? Kan sebab benda-benda yang berlubang semua sunat, kan? Mulut, hidung dan telinga sunat. Yalah kita bimbang bila time kita puasa sebenarnya. Time puasa Ramadan, puasa apa, kadang-kadang kita ambil wuduk, masuk air ke hidung terlebih takut batal puasa. Kan? Itu sebabnya ia menjadi sunat, kan? Perasan tak? Anggota wuduk yang berlubang semuanya sunat, kan? Hidung, mulut, telinga, semua berlubang. Itu sunat. Yang tak berlubang itu tak suatu wajib. Muka, tangan dan kaki. Itu adalah wajib basuh. Maka wuduk terhapusnya dosa. Itu sebabnya orang yang wuduk daripada subuh tadi, wuduk subuh dosa hapus banyak. Kemudian nak sembahyang duha terkentut pula ataupun terbatal. Wuduk lagi, gugur dosa lagi. Kemudian nak sembahyang zuhur, ambil wuduk, gugur lagi. Kemudian sembahyang asar, gugur lagi. Sembahyang maghrib, gugur lagi. Sembahyang isyak, gugur lagi. Lepas tu nak malam, bangun malam, gugur lagi dosa. Sebab apa? Sebab dia banyak mengambil wuduk. Memang untung orang Islam ni sebab hanya berwuduk saja. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah SAW, tuan-tuan sekalian, apabila dia bermimpi mendengar tapak kaki sahabatnya yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Mendengar tapak kaki Bilal bin Rabah dalam syurga dah ada dah. Tapak kaki kita ada tak? Belum tentu ada, wallahu alam, tak tahu. Maka Rasulullah SAW berjumpa Bilal, "Ya Bilal, aku telah mendengar tapak kakimu dalam syurga lah, ya Allah. Engkau ada kat dunia tapi dekat syurga tapak kakimu dah ada dah. Apakah amalanmu?" "Ya Rasulullah," kata Bilal, "aku ni tak ada apa amalan pun. Kan? Aku tak ada apa amalan, kan? Cuma aku ada satu amalan, iaitu aku suka mengambil wuduk. Bila batal wuduk aku ambil. Suka wuduk, suka." Kan? Bila berubah ni, bila wuduk pagi, dia boleh batal sampai ke malam batal. Penjagaan wuduk dia, kan. Kita tak macam itu. Kejap kita tersentuh isteri, kadang-kadang kita terbatal, kadang kita terkentut dan sebagainya, maka kita tak akan ambil balik, kecuali bila kita semayang, bila kita terkentut kita akan ambil wuduk, itu pasti. Maka inilah amalan sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Itu sebabnya wuduk, tuan-tuan sekalian, wuduk ni syaitan tak suka, tuan-tuan sekalian. Sebab dalam wuduk ni ada keberkatan. Baik, seterusnya ialah fadilat wuduk. Seterusnya apa, tuan-tuan sekalian? Wuduk boleh membuka tali yang diikat oleh syaitan pada malam sebelum tidur. Kan? Dalam satu hadis, tuan-tuan sekalian, Nabi kata bila kita tidur ni syaitan akan ikat 3. Dekat tengkuk, dekat pinggang, dekat kaki. Apabila seorang tu bangun tidur, dia teringat nama Allah, Allahu Akbar ataupun Alhamdulillah, terbuka satu ikatan. Maknanya bila kita bangun tidur, jangan kita sebut benda lain sebelum sebut kalimah Allah. Terjaga, kan? Allah cukup. Ataupun terjaga Allahu Akbar, okey. Ataupun lagi baik terjaga pukul 4 pagi, Alhamdulillah, terbuka satu ikatan. 2 lagi belum terbuka lagi. Sebab apa? Pertama sekali yang Nabi kata terjaga, orang-orang yang beriman, yang bertakwa ni, bila dia dah sentiasa sebut nama Allah, di mana-mana pun dia tak akan ingat Allah. Contoh, kan, naik kereta mesti ingat Allah, bismillah. Kan, nak makan ingat Allah, bismillah. Sehingga bersama isteri pun, bismillah lagi. Nak pergi kerja, bismillah. Orang yang bertakwa, beriman ni, orang-orang yang baik-baik soleh ni, apabila dah biasa dengan Allah Ta'ala, maka dia tak akan lupa Allah. Sehingga kan dia bangun tidur, dia bukan ambil cari handset, dia akan sebut Allah ataupun Alhamdulillah. Terbuka tak lagi ikatan, tak lagi 2 apa? Yang kedua, apabila kita mengambil wuduk. Bila kita ambil wuduk, bukan senang wuduk je. Wuduk ni, nak tidur ni bukan senang, syaitan bisik. Tak payah ambil lah. Benda-benda ke syurga ni, syaitan tak bagi. Jangan ambil lah. Jangan ambil.
kita pun tepis, aku nak ambil juga. Bila benda-benda kita nak buat, syaitan bisik, tak payah ambil wuduk lah. Okeylah, maknanya syaitan tak bisik. Padahal kita boleh tepis, aku nak ambil juga. Maka syaitan ni nak bagi dia itu kalah, kita lawan dengan kita punya kekuatan. Kita nak sembahyang duha, tak payahlah syaitan, tak payahlah. Aku nak buat juga, dia pun belah. Kan? Sebab apa? Kita lawan. Kan? Mana-mana kita, aku nak sedekah lah. Sedekah RM1, RM2. Tak payah sedekah lah. Sedekah juga, maka tertewas syaitan. Macam tu je. Nak tewaskan syaitan, senang aja. Cakap senang, tapi kita bukan senang juga nak lawan syaitan. Sebab dia tak nampak. Dia halimunan, tak nampak. Baik. Maka, terbuka yang ketiga bila kita berwuduk. Yang ketiga, apabila kita menunaikan solat, maka terbukalah ikatan yang ketiga. Maka terlerailah tiga-tiga tu, antaranya ialah wuduk. Kalau kita bangun sebut nama Allah tapi tak wuduk pula. Bila tak wuduk maka tak sembahyang. Maka bila kita pergi kerja, maka dalam keadaan yang bermasalah. Keadaan yang kusut, dalam keadaan yang bermasalah. Baik. Yang seterusnya ialah teman-teman sekalian, iaitu wuduk sebelum tidur. Baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, betul lah apabila nak wuduk ni memang payah tuan-tuan sekalian. Bukan senang nak buat. Tu Nabi pesan, wuduk sebelum tidur ni Allah datangkan malaikat jaga kita. Tapi nak wuduk sebelum tidur ni antara perkara paling sukar kita nak buat ialah wuduk sebelum tidur. Sukar. Bukan senang. Sebab siapa yang boleh wuduk sebelum tidur ni antara manusia-manusia yang betul-betul nak jaga diri dia. Sebab bila kita wuduk sebelum tidur, tuan-tuan sekalian, Allah akan datangkan 2 malaikat di kepala dan di kaki untuk jaga kita malam tu. Jarang sangat tuan-tuan sekalian orang-orang yang wuduk dengan sempurna, baca doa lepas wuduk, nak tidur baca doa lagi, bismikallahumma ahya, tidur tuan-tuan. Jarang mimpi setan ataupun jarang mimpi hantu. Jarang lah. Biasanya mimpi indah-indah je. Orang-orang yang wuduk dengan sempurna, membaca doa wuduk yang saya sebut tadi. Lepas tu dia pula baca doa tidur. Paling bagus dia baca 3 kul. Kan? Lepas tu tidur mengiring lambung kanan ada kiblat. Ya Allah, ini full package lah. Bukan senang. Sebab ada orang dia tak wuduk, dia main terbang je. Terbang ke tempat tidur, lepas tu tidur. Tak kira lah doa tak ada, tak sebut nama Allah, semua main tidur. Akhirnya apa yang berlaku tuan sekalian? Badan kita bila bangun tak sedap. Maka tuan-tuan sebelum nak tidur, kan? Ini paling sukar tuan sekalian. Satu amalan yang sebenarnya paling sukar kata ulama. Apabila seorang itu nak tidur, dia berwuduk, maka datang malaikat menjaga dia. Yang terakhir tuan sekalian. Yang terakhir apa dia? Yang terakhir tuan sekalian, apabila kita berwuduk tuan sekalian, ingat wuduk ni apa? Wuduk ni ialah orang yang ada aura yang nampak kebaikan. Okey. Aura, muka berseri, orang tengok masya-Allah. Muka dia tu daripada jauh. Dekat dunia pun dah tunjuk dah. Kita suka tengok muka dia. Tetapi di akhirat Nabi kata, orang yang berwuduk akan diangkat darjatnya sampai ke tingkatan syurga yang tertinggi. Kita nanti tuan-tuan sekalian dekat akhirat besok kita akan masuk syurga insya-Allah kan. Masuk syurga kemudian kita diangkat. Masuk syurga kemudian kita diangkat lebih tinggi. Kenapa aku diangkat? Kerana kamu ada banyak amalan-amalan. Antaranya amalan tahajud, antaranya amalan wuduk yang kita buat dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita berwuduk, maka masuk syurga, diangkatkan darjat kita. Apa darjat? Naik atas. Kat dunia pun sama. Diangkatkan derajat dekat dunia. Orang suka dengan kita. Orang tak benci kita. Orang suka dengan kita. Orang tengok muka kita ni orang jadi baik. Tu darjat tu. Orang tengok kita, orang jadi baik. Orang tengok kita, orang suka kita. Kadang-kadang kita punya kasut orang tengok. Ish, ini kasut ni aku kenal. Suka tengok kasut orang tu. Bila kita dah suka ke orang tu, sampaikan tapak kaki dia pun kita dengar suka dah. Apatah lagi bila kita tengok muka dia. Kan? Kadang-kadang kita bagi suruh tengok, ini kasut siapa? Ini kasut ustaz ke? Suka dah. Belum lagi tengok muka, tengok kasut ustaz dah. Tengok kasut alim ulama. Ya Allah, ini kasut ustaz ni kan. Suka. Apatah lagi bila duduk mendakap wajah orang-orang wuduk ni, maka Allah angkat darjat orang tu, Allah beri kebaikan kepada orang yang tengok muka orang-orang yang wuduk. Tuan-tuan dan puan sekalian,
Itu sebabnya pada pagi ni kenapa saya suka bawa tajuk ni. Sebab kita nak benda-benda yang kecil-kecil ni. Orang kata wuduk lah ustaz, kecil je, kita dah belajar dah. Tak, kita memang wuduk, tapi kita nak tahu fadilat. Bila tahu fadilat, maka kita akan bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang kita belajar. Kita belajar cara wuduk, mesti tahu fadilat dia. Kita belajar cara solat yang betul, kita kena tahu fadilat solat. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian dengan bingkisan 30 minit ni, sama-sama kita ambil iktibar untuk diri saya, untuk sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih kepada Surau Al-Mukhlisin yang menganjurkan tazkirah online ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, boleh kongsi, boleh share supaya kita mendapat manfaat daripada tajuk hari ni, apa dia? Iaitu fadilat wuduk. Saya ulang balik rumusan wuduk ni, iaitu orang yang elok mukanya, berseri mukanya, ataupun aura yang hebat, aura yang tengok seronok tu wuduk. Wallahu alam. Kita akan jumpa di lain masa insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.